وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini dapat bersama dengan tuan-tuan imam, Bilal dari AJJ masjid ini, kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik daripada Tahfiz yang bersama anak-anak yang bersama pada hari ini dijemput oleh Masjid Taqwa daripada Haji Firdaus. Dan hari ini saya bersama dengan Haji Usman. Awalnya dia tak sadar saya seorang je, tapi saya biasanya mesti bersama dengan Qari. Dan alhamdulillah pada hari ini dia Quran time tapak ni, ataupun Quran time Padang Padang, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita banyakkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dengan cuti untuk kita sama-sama meraihkan nuzul Quran sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Dalam masa sejam ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat kepada apa yang tuan-tuan sudah pun, perempuan haji, perempuan hajah telah melaksanakan selama ini pun, iaitu bersama dengan Al-Quran. Tetapi lebih daripada itu ialah dengan perbincangan kita pada hari ini, kita melihat pada Al-Quran, beberapa ayat yang dibacakan oleh Qari nanti, Ustaz Haji Usman. Moga-moga kita akan nampak lebih lagi bagaimana untuk kita mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, sehingga kan kita rasakan bahawa walaupun saya ni belajar dulu bukannya dalam jurusan Quran, walaupun dulu saya belajar itu ini, belajar tinggi rendah, tetapi bab Al-Quran ini sebenarnya kepada orang-orang yang tak pernah belajar tinggi 1400 tahun yang lepas, Allah memberikan mereka Quran kerana mereka ingin mencintainya. Dan bila mereka mula mencintainya, maka Allah mula mencintai pada mereka. Dan apa jadi tuan-tuan? Kalau kita sayang kepada orang yang kita cintai, dua-dua akan buat yang terbaik. Dan bila kita cinta kepada Al-Quran, perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cinta kepada kita, apa yang jadinya? Itulah di ujung surah Al-Fajr itu Allah menyatakan tentang Allah redha pada mereka, mereka redha kepada Allah. Dan bila dua-dua redha ini, sebenarnya Allah kata masuklah fadkhuli, masuklah ke mana? Ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah ini adalah satu nikmat yang kita dambakan kerana hidup di dunia ini penuh dengan pelbagai cabaran. Saya yakin tuan-tuan ada sebentar tadi ada seorang yang kata maknya patah kaki, ataupun tak sihat lah. Dan ada yang mungkin di sini sakit, ada masalah keuangan, ada masalah pelbagai. Dan kalau ada masalah tuan-tuan, sambil duduk pada hari ini, maksudnya betullah kita berada di dunia. Dan kalau kita tidak ada masalah, kita nak buat apa tuan-tuan? Kalau kita tak ada masalah, pergi cari masalah. Kan? Maksudnya kali orang-orang miskin, orang-orang yang sekitar kita ini yang perlukan bantuan. Kerana itulah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi itu ada masalah, Nabi terus berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Nabi ini sudah selesa, Nabi pergi cari orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan itu antara cara untuk mencintai kepada Al-Quran. Mungkin kita bertanya-tanya, apa kaitannya? Apa kaitannya masalah dengan mencintai Al-Quran? Jadi mari sama-sama kita lihat dahulu kepada surah Al-Baqarah ayat 185. 185 Ustaz ya? Ayat 185 untuk kita sama-sama berkenalan kembali kepada Ramadan, satu-satunya surah ataupun bulan yang diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Kita akan tengok macam mana Ramadan ini mentarbiah, mendidik kita sama ada untuk bulan Ramadan ini, dan sudah tentunya untuk menghadapi 11 bulan lagi selepas ini yang kita doakan jika kita masih hidup, Allah beri kita hidayah. Kalau kita ini tak lagi hidup, kita juga diberi hidayah. Itu sebabnya mengapa dalam surah Al-Fatihah itu kita doa macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang
pertama ialah hidayah untuk kita ada menggunakan mata telinga kita. Itu hidayah. Itu sama, ya, diberikan kepada Ahcong, Ahmed, Mutusami, Ahmad, semuanya perlukan hidayah tahap satu. Tetapi hidayah yang kedua ialah hidayah buat baik. Hidayah buat baik. Sebabnya bila kita tengok ada bela yang didera contohnya, ataupun dengan melepuk dia punya tangan, itu kita tahu bagi orang yang baik, tak payah orang Islam ke tak Islam ke, tengok bagi itu kita ada rasa kesian. Itu adalah hidayah nombor dua. Kalau kita rasa macam alah biarlah anak orang lain, itu maksudnya hidayah tahap dua itu dah hilang. Dah hilang. Dan hidayah tahap dua itu tidak semestinya Islam. Jadi kalau tahap dua pun dah hilang, maksudnya walaupun orang itu IC-nya Islam, ada masalah tentang hidayah nombor dua. Hidayah nombor tiga ialah hidayah buat baik tetapi berteraskan kepada wahyu daripada Allah SWT. Itulah nuzul Quran yang kita nak bincang. Adik-adik hafaz Quran, sebenarnya kita nak mencari hidayah sampai tahap 3. Tetapi ada hidayah tahap 4, iaitu bila Allah menyatakan muhtadi di dalam Al-Quran, itu maksudnya Allah pimpin kita sampai ke mana tuan-tuan? Sampai berada di titian sirat dan kita diizinkan masuk ke syurga Allah SWT. Itu pun perlu hidayah. Pasal ada orang ikut titian sirat, boom, terjatuh ke tepi, habis kita, ya, habis. Tetapi bila dipimpin oleh hidayah daripada Allah dengan amalan yang kita ada, ya, Allah pimpin hidayah jelas, akhirnya kita akan dimasukkan dengan izin Allah SWT ke syurga Allah SWT. Sebabnya sempena nuzul Quran pada hari ini, kita nak semak balik macam mana nak dapat hidayah itu. Ayat 185 surah Al-Baqarah bersama Qari kita, Quran Time bagi tapak pada hari ini. Silakan Haji Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu pada hari ini dengan rasa senang hati. Minta maaflah Dokter Dadan. Anda akan cuba membaca surat ini ayat ini dengan pergerakan Taranum Ras, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita bacaan ayat 185 di main Quran time bagi apa? Ya, alhamdulillah semua saya dapat gabung dengan Haji Usman ya. Dan kita harapkan tuan-tuan kita doakan selepas ini lebih ramai lagi qari di peringkat semua daerah di Malaysia dan di dunia ini. Jadi kalau saya pergi ke mana saja boleh bergabung satu. Tapi yang keduanya ialah apakah hasrat saya ialah selepas ini ya, bagi tuan-tuan yang ikut My Quran Time dah tahu dah sekarang ini pada juz yang ke-24 tinggal 6-5 juzuk lagi. Tapi selepas ini ada Academy My Quran Time di mana kita nak melantik ya anak-anak ataupun haji hajab untuk menjadi sama ada menjadi qari macam Haji Usman ataupun menjadi pentadabbur ya. Macam saya lah ya, maksudnya gabung ya, maksudnya ada Quran Time tapah. Maksudnya bukan saya yang tadabbur. Yang tadabbur orang tapah sendiri dengan imam tapah dan gabung. Boleh ekspor pergi ke Bani ke, boleh bertukar-tukar antara satu sama lain. Itu adalah hasrat kita. Kita sedang melatih ke arah situ. Apa yang disampaikan pada ayat 185 sebentar tadi, Allah menyatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini biasanya kita kata bulan puasa, tetapi Allah kata bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Kalau kita cakap tentang puasa ada pada ayat 183 dan ayat 184. Tetapi itu adalah syarat untuk kita menghargai kepada bulan diturunkan Al-Quran, anniversary ataupun ulang tahun. Ya, macam birthday tadi, ya. Birthday ataupun ulang tahun penurunan Al-Quran daripada mana? Daripada langit atas ke langit bawah itu adalah apa yang berlaku pada malam Al-Qadar. Kita mungkin dah pernah dengar kan, Lailatul Qadar itu dalam surah Al-Qadar. Jadi kalau sempat nanti Haji pun boleh baca kan surah tersebut. Tetapi bila bercakap tentang daripada langit bawah kepada Nabi Muhammad SAW ya, pada 17 Ramadan, yang itulah yang diraihkan pada nuzul Quran. Pada nuzul Quran ini daripada langit bawah kepada Nabi, wahyu pertama itu sebagian ulama ya, kebanyakan ulama menyatakan turun pada 17 Ramadan. 17 Ramadan itu wahyu pertama, dan wahyu pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi itu sejarahnya. Ya, kalau adik-adik yang belajar dalam ulumul Quran, kita tahu sejarahnya. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar ceramah tentang sejarah fakta tersebut. Tetapi pada hari ini bukan sekadar kita nak melihat sejarah, tetapi kita nak mengulang sejarah. Ya. Kalau katakan Nabi itu tak ada Quran, bila turun Quran itu Nabi amat cinta dengan Al-Quran. Bila turun kepada para sahabat, tak pernah dengar Quran, mereka ini bukan Islam. Bila mereka mendengar Al-Quran, mereka terpaut. Macam tuan-tuan dengar Haji Usman baca tadi, apa rasanya tuan-tuan? Hati itu rasa terpaut. Kita rasa, ya Allah, saya tak berapa faham sangat, tetapi ada sesuatu. Yang itulah Utbah bin Rabi'ah, salah seorang daripada musyrik di Mekah itu, dia kata bahawa itu sihir. Itu adalah sihir. Pasal dia kata bahawa sebenarnya dia nak tutup Nabi sebagai sahir, sebagai orang yang menyihir. Tetapi dalam masa yang sama dia memuji. Kerana apa? Ada sesuatu kesan yang menyebabkan dia dalam satu peristiwa, Utbah bin Rabi'ah ini bertemu dengan Nabi SAW. Dia bercerita, bagi tawaran dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW kata, dah habis ke? Dah. Nabi Muhammad SAW membacakan surah Fussilat, ya, daripada awal sampai tengah surah Fussilat itu. Bila Utbah bin Rabi'ah dengar,
ya, dengar ayat tersebut sampai satu riwayat menyatakan dia ambil tangan dia tekuk, dia pergi tutup mulut Nabi SAW, kata enough. Ini kau masih Inggeris dia. Cukup. Ya. Cukup. Kerana apa? Kerana bagi dia dah tak tahan dah, dia rasa bahawa dia amat takut dengan ancaman yang disampaikan dalam surah Fussilat. Ini orang musyrik Mekah pertama kali dengar, tetapi hati dia terus dicengkam oleh Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita nak lihat, tuan-tuan dah tahu dah bahawa wahyu pertama surah Al-Alaq 1 hingga 5 itu biasa. Mungkin adik-adik pun tuan-tuan hafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 19. Tetapi kita nak melihat macam mana Nabi, macam mana sahabat, macam mana Utbah bin Rabi'ah bukan Islam, musyrik yang menentang itu pun boleh terkesan kepada Al-Quran, terkesan dengan Al-Quran. Dan kita sebagai orang yang lahir dalam Islam, yang selalu bersama Al-Quran, nak rasa juga dan kalau boleh macam sahabat mencintai kepada Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah menyatakan peranan Al-Quran itu pada ayat 185 yang dibacakan tadi. Yang pertama peranan Al-Quran itu hudan linnas, iaitu petunjuk kepada seluruh manusia. Ini dah mula dia punya jawapan macam mana kita nak mencintai kepada Al-Quran. Apa maksud hudan linnas? Kita dah beritahu tadi, kita dah mohon pada Allah dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami hidayah. Tetapi kita tanya soalan, hidayah itu untuk apa? Kan? Hidayah itu untuk apa? Pasal seseorang yang memerlukan sangat kepada Al-Quran ini, syarat dia itu ialah macam Nabi SAW ketika umur 40 tahun berada dalam keadaan bermasalah. Itu punya kata kunci dia. Nabi dalam keadaan masalah, dia pergi tengok orang-orang yang orang kaya pergi tekan orang miskin, orang-orang yang ada pangkat tekan kepada orang lain, jangan sampai menguasai kepada projek-projek di Mekah. Orang-orang yang ada pada waktu itu, lelaki menempeleng, membunuh anak perempuan yang lahir, segala peristiwa yang masalah tersebut, ya. Kalau zaman dulu orang tempeleng dan orang pergi dera kepada anak dan perempuan, zaman sekarang orang dera bukan sekadar anak perempuan. Anak perempuan, anak lelaki, anak okey dia dera, ya. Dan dia rasakan macam salah, biasalah tu, ya. Jadi Nabi berfikir macam mana, mengapa manusia dah jadi sekejap ini, ya. Zaman sekarang ada tak tuan-tuan, bila kita cakap tentang orang kaya makin nak kaya, dia buat kartel, dia pergi rasuah apa sebagainya, yang penting saya terus kaya. Ada ke zaman sekarang? Ada. Jadi adik-adik, bila kita tengok orangnya orang Islam. Kalau bukan Islam tu satu hal, tapi ini orang Islam macam mana boleh jadi begini? Ini difikirkan oleh Nabi SAW. Nabi dalam keadaan memikirkan masalah tak dapat selesai, maka turunlah wahyu pertama. Wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq. Jadi bila bercakap tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, ada dua maksud. Satu ialah Quran daripada atas ke bawah, langit bawah. Satu lagi adalah langit bawah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula pada bulan Ramadan. Ya, baik. Jadi bila Nabi diberikan Quran ini sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, ini yang namanya hidayah tahap 1, tahap 2 tadi. Tuan ya. Hidayah tahap apa? Tahap 1, tahap 2 menurut Asbahani dalam mu'jamnya. Ya, dia kata ada tahap 1, 2, 3, 4. Jadi kita minta betul-betul itu. Ya, Nabi Muhammad pun membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukan sekadar nak hidayah di sini, Nabi dah dapat hidayah, tapi Nabi nak pastikan berada di atas sirat, titian sirat yang amat nipis itu, dipimpin Allah sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Dan kita harapkan bukan sekadar ihdi, tetapi ihdina. Maksudnya apa? Bukan sekadar untuk kita seorang-seorang, tetapi untuk keluarga kita. Itu mindsetnya. Kalau kita sembahyang tarawih 20 rakaat, tuan, setiap kali imam baca ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya adalah doa bukan sekadar untuk diri kita. Kita doa juga untuk ahli keluarga kita, saudara kita, suami kita, isteri kita,
dah pergi meninggalkan dunia ini, ya Allah tolong pimpin, beri hidayah. Pasal apa? Hidayah diperlukan sampai kita cecah syurga nanti. Muhtadi, iaitu dipimpin sampai ke syurga. Selagi tak sampai syurga, kita masih dapat hidayah tahap 3. Tahap 4, bila dah masuk ke pintu syurga, pada waktu itu, betul lah. Sampai kita akan cakap, Alhamdulillah, bila dah masuk syurga, itu namanya adalah hidayah tahap 4. Ya, kita masuk syurga nanti tuan-tuan, kita akan cakap Alhamdulillah sebagaimana dinyatakan dalam surah Zumar, ya, ataupun dalam surah seterusnya, ya, surah yang ke-40. Dan poinnya apa? Poinnya yang kita selalu baca, kalau ada yang kata penat lah 20 rakaat, kan? Ulang banyak sangat ustaznya. Ulang banyak sangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berapa? Kalau 20 rakaat 20 kali, campur lagi witir 23, campur lagi isyak 27. Sebenarnya perkataan itu, adik-adik, tuan-tuan sekalian, kita akan terus terkeluar bila sampai di syurga. Terus terkeluar. Pasal betul lah janji Allah, betul lah. Itu ada dalam surah Zumar ataupun surah Ghafir. Ya. Jadi atas itulah sebenarnya kita paling kurang dengan Quran ini pada ayat ini, hudan linnas tahap 1, tahap 2. Kita gunakan mata kita, kita gunakan telinga kita untuk tengok, itu hidayah tahap 1. Dan kemudian kita nak buat kebaikan. Tuan nak derma, buat kuih lebih sikit pada buah-buah hajah, kemudian kita derma-derma pada jiran. Itu kerana kita ada tahap 2 punya hidayah. Tak payah pakai Quran pun memang dah sepatutnya, acong pun ada perkara tersebut. Dan bila dia baca Quran, dia akan rasa, oh lagilah saya bersemangat petang ini, sama ada saya buat ke, saya beli ke, saya nak infak, nak bagi makan orang lain berbuka puasa, saya dapat pahala buka puasa dia. Bukan buka puasa dia, puasa dia. Jadi itu orang-orang yang bijak bila dia dapat hidayah tahap 2. Yang kedua ialah wabayyinatin minal huda. Tadi hidayah, ya, saya nak buat baik, begitu kan? Saya nak solat, itu hidayah. Tetapi yang kedua dia adalah wabayyinatin minal huda, iaitu bukti, penerangan, penelitian kepada hidayah yang kita dapat. Tuan-tuan rasa, saya ni nak baca Quran ni, tetapi bila bayyinat minal huda, kita akan nampak di dalam Al-Quran, mengapa kena baca Al-Quran? Kan? Saya nak solat ni, mengapa saya kena solat? Kerana ada juga orang yang saya perhati, dia solat tapi pemarahnya, kan, tamaknya, ambil rasuahnya, ataupun buat pendajal pada orang lain pun buat. Rupa-rupanya dalam Quran ada dia punya penerangan, detail. Wabayyinatin minal huda, itu maksudnya detail. Oh, rupanya kalau kamu nak solat, kamu kena solat standard daripada surah An-Nisa ataupun surah Al-Ankabut. Dia ada, dia punya detail dia. Ya, baru capai solat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baru tercegah daripada fahsya' dan wal munkar. Kalau tidak, tapi adakah masa ditinggalkan solat? Tidak, teruskan perjuangan. Tapi baca Quran, kita tahu, oh kena kemas sikit, kena, kalau ada skru tu kena bagi apa? Ketat sikit. Skru solat tu kena ketat sikit bila dah capai umur 30, 40, 50, kerana kita nak pastikan solat kita ini standard daripada Al-Quran. Dan yang ketiga ni, Allah beritahu tentang fungsi Al-Quran ini yang turun, ya, bila kita meraihkan nuzul Quran pada hari ini, wal furqan, yang membezakan yang hak dan yang batil. Yang membezakan yang hak dan yang batil bukan sekadar teori, tetapi dalam perasaan kita. Kita tiba-tiba je pukul 4, pukul 5 tu terbangkit untuk sahur. Itu dah al-furqan, itu dah dapat dah membezakan yang hak dan yang batil. Bukannya bila pukul 5 tu taklah sambung pukul 6, ya. Oh, terlepas sahur. Pukul 6 alang-alang dah lambat ni, sambung lagi sampai pukul 7. Ya. Terlepas main subuh. Itu maksudnya al-furqan tak masuk lagi dalam diri manusia. Macam mana nak dapat perkara tersebut? Kita automatically nakkan perkara yang baik, Al-Quran. Ya. Yang adik-adik baca, yang adik-adik hafaz, yang tuan-tuan baca, yang dengar dengan imam pada tarawih banyak itu, sebenarnya nak pastikan dia akan kontrol diri kita, jadi software. Ya, dia jadi software untuk mengelakkan ataupun membezakan yang hak dan yang batil.
Sehingga kan kalau kita dengar ada orang yang mendera kepada OKU, kita rasa tak boleh. Kan? Itu adalah Al-Furqan yang ada kaitan dengan Al-Faruq, dan Al-Faruq adalah gelaran kepada Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu kan Sayyidina Umar macam mana sifat dia? Dia tengok ada orang buat tak betul saja, dia nak dia punya pedang dia tu bersedia untuk tebas kepada orang yang buat sesuatu yang mungkar. Maksudnya singa garang. Singa garang, tetapi bila berjumpa orang buat baik, dia jadi orang yang amat lembut. Kan bila jadi khalifah itu, bila ada satu keluarga ni tak ada makanan, dia tak suruh dia punya staff dia pergi ambil bawa barang makanan, dia sendiri. Pasal dia tidak mahu ditanya di depan Allah, dia bahawa ada lagi rakyatnya yang tak makan dan tak dapat bantuan. Itu kesan apabila pemimpin mendapat Al-Quran. Jadi persoalannya ialah, persoalan sebelum saya hadir tadi saya berborak, soalannya ialah macam mana saya nak dapat yang tiga ni? Macam mana saya nak dapat yang tiga ini, dan bagaimana sebelum saya nak dapat tiga ini ialah bagaimana saya nak mencintai Al-Quran. Tuan Jadi disitulah sebenarnya ayat yang kita baca ini, Allah beritahu, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan daripada bulan ini, maka dia berpuasa. Itu maksudnya siapa yang masuk bulan Ramadan ini kena puasa. Bila berpuasa apa jadi tuan-tuan? Bersedia untuk hidayah sampai, wa bayyinatin minal huda sampai, dan wal furqan sampai. Sebabnya bulan Ramadan ini peluang untuk kita bersama Al-Quran, dan kita akan diberikan, bila kita puasa saja, tuan-tuan, maksudnya sedang membersihkan diri. Bila makin lapar, makin kurang benda bumi, maka benda langit mudah masuk. Itu poin dia. Bila kurang benda bumi, kuranglah dia punya apa? Dia punya nasi berlauk ke, ataupun dia punya pengat itu kurang sikit dalam perut tu, ataupun air akira ke, air oren ke, kurang dalam perut itu. Kesannya ialah hati kita ini senang disinari dengan daripada langit. Itulah Al-Quran. Sebabnya bila kita berpuasa ini, kita nak menyinarkan, beri peluang untuk sinar cahaya daripada langit masuk. Sama ada hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita lebih berfikir lebih jelas tadi. Tetapi kalau katakan tak puasa, maka Quran ini dia tak cukup masuk ke dalam diri seseorang. Wa man kana maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit, siapa yang bermusafir, dia kena lengkapkan pada hari akhir. Jadi Allah selain daripada hukum fiqh ada dalam ayat ini, tetapi kita pun tahu betapa pentingnya puasa sampai ianya perlu diganti. Sampai perlu diganti. Solat bagi kumpulan wanita, kalau tak solat tak payah ganti. Tetapi bagi puasa, kalau tak puasa kena ganti. Kerana apa? Kerana Allah tak nak kita ini tercabut daripada hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Daripada cahaya hidayah, daripada bayyinat, kita dapat detail. Selepas ini kita fikir secara terperinci, dan yang ketiganya kita dapat membezakan hak dan batil. Baik, itu sampai situ. Dan bila Allah bercakap tentang puasa ini, Allah kata yuridullahu bikumul yusra. Allah nakkan yang mudah. Allah tak nak susah-susahkan kita semua, tuan-tuan. Puasa ni susah ke senang? Boleh tak saya tanya sikit, siapa yang setuju puasa ni susah? Angkat tangan. Siapa yang kata puasa ni senang? Angkat tangan. Siapa yang kata saya tak ada jawapan? Turun tangan. Sebenarnya orang-orang Arab pada zaman dahulu memang cakap puasa ni susah, tuan. Susah. Dia hanya bila tuan-tuan dah latih hari pertama, kalau kita tak biasa puasa, hari pertama tu senang susah. Susah juga, kalau tak biasa puasa sebelum Ramadan itu, hari pertama tu lepek, kan. Tetapi bila kita dah latih 9 hari, 10 hari, tengok sekarang ni macam mana, kan. Puasa, berbuka, sahur tak makan banyak mana, dia masih lagi pukul 10, pukul 11 masih lagi tegak. Disebabkan apa? Kerana kita sudah latih pada 10 hari pertama untuk masuk 10 hari yang kedua. Jadi Allah kata, Allah nakkan kemudahan. Bukan kemudahan itu maksudnya bila puasa tu terus tegak, bukan.
Kita kena melalui dulu latihan awal, tetapi bila kita dah 10 hari kedua, 10 hari ketiga, kita jadi orang yang kuat. Orang yang kuat kerana saum itu adalah latihan. Asalnya bahasa Arabnya saum itu adalah latihan diberikan kepada kuda nak pergi ke medan perang. Ya, dia tak diberi makan, tak diberi minum, diberi latihan. Jadi bila dia boleh pecut itu pada waktu tak ada makan, tak ada minum dalam masa yang panjang, jadi kuda ini adalah kuda yang kuat. Bila masuk medan perang nanti dia akan mampu untuk berperang dengan baik. Dan tuan-tuanlah kuda tersebut yang selepas daripada Ramadan ini, bila dah puasa 30 hari, dia boleh pecut 30 ataupun 11 bulan nanti dengan kuat. Itu latihan yang dibekalkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal sebulan sahaja yang bersusah-susah tapi bersenang-senang kemudian. Ya, 10 hari bersusah-susah dahulu, tapi 20 hari yang hujung Ramadan ini bersenang-senang kemudian. Kalau dah biasa dengan 20 awal-awal 10 hari pertama, 20 hari kedua itu 20 rakaat, biasa. Dah siap dengan minda dah bahawa saya nak buat 20, kerana 20 ini menyebabkan saya boleh ulang 20 kali doa ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak, pilih 8. Kalau tidak, tak apalah, ini sunat dia tu. Dia bagi diskaun kan. Bolehlah puas-puas daripada panas itu dia akan masuk. Terutama 10 hari terakhir nanti, bila anak-anak dah balik kan, dah sibuk, pada waktu itu dah mula kan, nak kacau dudul ke. Tapi sekarang ni dah senang. Haji ya, Haji Osman sekarang ni tunjuk saja dah dapat kan. Jadi kalau boleh jangan 10 hari terakhir nanti tuan-tuan ya, kita fikir banyak pasal raya kita. Rupa-rupanya raya sebenar kita bila kita dapat Lailatul Qadar. Raya kita ialah bila dapat Lailatul Qadar. Nanti kita baca surahnya, Allah kata apa mengapa itu dianggap sebagai raya sebelum kita dapat raya fitrah itu sendiri. Ya. Baik. Jadi sekali lagi kita dah tahu dah 3 fungsi Al-Quran. Okey, saya nakkan walaupun sakit ke apa ke, saya kena dapatkan juga 3 fungsi Al-Quran ini. Macam mana saya nak cerita dengan Al-Quran. Mari kita baca kepada wahyu pertama. Wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang ke-5, untuk kita menghargai kepada bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dia dapat kali pertama wahyu saja terus jatuh cinta. Dan kita pun ya, walaupun dah banyak kali dah baca Quran, tapi selepas ini setkan dalam minda, dalam hati kita, okey, saya akan gunakan panduan yang ada dalam surah Al-Alaq untuk saya jatuh cinta, sehingga kan saya dapat hidayah daripada Allah, saya dapat wabayinat, detail. Saya ni detail, bayinat ini hujah tuan-tuan ya. Masuk mahkamah tu ada hujah. Ya, ketika kita rasa kita nak mula lambat solat dia akan berhujah dalam diri kita, dah semayang awal. Itu hujah. Waktu rasa malas nak baca Quran saja, dia nak hafal Quran, rasa malas saja, hujah itu dia akan counter balik. Dah. Kan? Waktu nak bangun lambat saja, hujah datang. Dah bangun lewat tu tak apa. Kan? Kamu ni dah baca Quran, tarawih dah 20 rakaat. Hujah itu datang dalam masa yang sama. Dia kata, dah. Itu yang semalam, ini hari ini Allah bagi nafas ini untuk kamu bangun solat awal. Itu hujah. Wa bayyinatin minal huda. Sehingga dengan solat itu dia ada hujah dia tak boleh lawan. Ya, pasal manusia ni dia ada kemahiran tuan-tuan. Kemahiran ya, setiap kali dia nak buat baik dia ada kata dia, oh dah 15 hari dia dah buat baik, ini kira kurang sikit tak apa. Mengumpat sikit tak apa, nanti malam nanti sembahyang tarawih. Dia ada hujah. Ya, kadang-kadang dalam hati, tapi kadang-kadang dia kawan yang berhujah. Alah, nak jadi baik sangat, baru dengar ceramah sejam nak jadi baik, nak jadi ustaz, tak kunun. Dia berhujah. Maka kalau kita ada orang cakap itu kita kena baca qul a'udzu birabbin nas macam mana. Kata itu khannas minal jinnati wan nas. Dia akan was-waskan untuk buat perkara yang tak baik. Dia boleh datang daripada 2 sumber. Khannas ini sama ada jin ataupun manusia. Ya. Tapi kita jangan hembus dia pula. Hembus pula. Budak pula dia jangan buat itu. Kan pasal apa? Pasal dia kau ingat syaitan ke? Tapi sebenarnya dia adalah wakil. Pasal syaitan tuan-tuan kena faham ya. Syaitan ada 2 jenis ya. Satu daripada jin, satu daripada manusia. Syaitan itu adalah mengajak ke arah keburukan. Ya. Kalau dalam tempat kerja ke nak sembahyang kata tak payahlah sembahyang awal kan. Macamlah baik sangat. Sembahyang pukul 3.30 tak apa. Zuhur juga. Itu adalah khannas, salah satu nama syaitan. Baik.
Kita tengok kepada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama Haji Osman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itulah daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, wahyu pertama yang kita raikan pada hari ini, ya, di mana bila Nabi ada masalah, Nabi berkhalwah, ya, mengasihkan diri di Gua Hira, dan pada waktu itu turunlah ayat pertama hingga ayat yang kelima. Nabi ada masalah, Allah suruh apa? Iqra. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu adalah jawapan bagaimana bila Nabi dapat wahyu pertama ini sahaja, ya, Nabi bergetar. Nabi bergetar 5 ayat saja, bukan sampai 19, ya. 5 ayat sahaja Nabi bergetar. Nabi balik ke rumah. Khadijah menyatakan, isterinya kata bahawa jangan takut, kamu adalah orang yang berbuat kebaikan. Tengok tuan-tuan, ya. Kamu ini meraihkan anak yatim, meraihkan tetamu, kamu membantu orang yang memerlukan. Tidak mungkin Tuhan itu akan menghina kamu. Zamiluni itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermuslimun kan bergetar. Ya. Tetapi Khadijah memberi nasihat. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah hidayah tahap 1, tahap 2 ini Nabi dah selalu buat. Dan bila selalu buat, maka bersedia untuk hidayah tahap 3 dan hidayah tahap 4 bila dipimpin sampai ke syurga nanti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, macam mana Nabi bercerita dengan Al-Quran, dengan perkataan daripada Allah. Bila Nabi ada masalah, Nabi diseru untuk baca. Bila kita ada masalah sahaja, ya, kita terus sahaja mengadu kepada Allah dan terus sahaja capai Al-Quran, maka itulah asas untuk kita jadi cinta kepada Al-Quran. Kita adalah makhluk, kita adalah hamba yang sentiasa ada masalah. Ya Allah, saya nak mengadu padamu, ya Allah. Dan kita capai Al-Quran, pasti apa yang kita baca itu akan menenangkan dan akan membantu kita selesai masalah. Kita mungkin berfikir, ini masalah ekonomi, orang pergi tekan kapitalisme dalam zaman Mekah tersebut, apa kaitan dengan baca? Sebenarnya tuan-tuan, masalah di bumi ini sebenarnya perlukan solusinya daripada mana? Daripada langit. Bila kita mula sahaja, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kita pegang saja Al-Quran dan mula saja kita baca Al-Quran, hati kita ini yang selalu berfikir bagaimana nak selesaikan masalah dengan kaedah di bumi, dia akan terus dibawa ke langit. Sebabnya bila tuan-tuan dengar Haji Osman baca tadi itu, apa yang berlaku pada hati kita, kita dibawa ke langit. Faham tak faham lagi? Bila kita faham, lagilah yang menyebabkan kita rasa nak mengenang air mata, ya. Kalau solat tarawih itu sampai kita nak menangis, ya. Kalau dekat Mekah tu kan ada orang kita tengok menangis kan. Dia bukan sekadar tak peka. Dia sebenarnya boleh berada di sini bila kita rasakan bahawa ayat Al-Quran itu terkena dekat kita, menyelesaikan masalah kita. Dan masalah tak semestinya mesti masalah ekonomi yang besar. Kadang-kadang ialah masalah, dulu saya ni tak suka baca Quran, ya Allah.
Tapi sekarang ni ya Allah, terima kasih kerana beri saya Al-Quran. Jangan sampai terpalit nikmat ini ya Allah. Kan itu masalah tu, mengadu pada Allah. Dah baca Quran dah, memang baca ta'ala macam Haji Osman, tetapi mengadu pada Allah, ya Allah, jangan sampai suara saya ini ditarik ataupun saya hilang minat untuk membaca Al-Quran ini ya Allah. Itu kan mengadu masalah. Kemahiran problem solving. Tuan-tuan kalau pergi sekolah kat universiti kan ada istilahnya, ataupun belajar sekolah menengah pun ada istilahnya problem solving. Penyelesaian masalah, kerana dia lihat sesuatu itu dalam bentuk problem dan akhirnya dia akan cepat-cepat mengadu kepada Allah SWT. Walaupun kita ini sedang kaya, sedang lapar, sedang gembira. Contohlah tuan-tuan ya, contohnya anak-anak kita balik, cukup rumah kita besar dan sebagainya, tapi kita tetap juga kena cari, ya Allah, bahawa yang ini aku gembira sekarang ya Allah, tapi tak pasti gembira tak nanti di akhirat nanti. Tolong kumpulkan kami di syurga ya Allah. Kan jadi masalah. Bila masalah tu kita mengadu pada Allah. Dan bila kita mengadu pada Allah, kita akan berdoa. Dan bila kita baca Al-Quran, hati kita itu dalam keadaan seorang hamba yang amat menghargai apa sahaja yang Allah cakap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, telah menciptakan daripada segumpal darah. Apa kaitannya? Kalau ada masalah ekonomi, masalah sosial, pendidikan, duit, anak dan sebagainya, satu masalah yang besar yang sebenarnya tidak ada siapa di dunia ini boleh selesaikan, namanya apa? Penciptaan seorang manusia. Tak ada universiti yang boleh kata kita boleh, ya, kita boleh cipta seorang manusia selepas ini. Tak ada tuan. Atau ada orang yang ada masalah tentang manusia? Ada. Dah kahwin tak dapat anak, kan? Pakailah in vitro ke, kaedah apa-apa teknologi. Kalau Allah kata tak. Kan itu. Dan bagi kita yang dah ada anak, kita rasa bersyukur sangat. Kerana cuba bayangkan macam orang yang tak ada anak. Dia buat macam-macam, bayar kawan saya sampai pergi ke Canada untuk buat treatment, ya, bayar sana, bayar sini, masa nak dapat anak. Tapi kalau katakan bukan dengan izin Allah SWT, masalah terbesar dalam dunia ini ialah lahirnya seorang manusia, terciptanya seorang manusia. Itu bagi orang yang dah berkahwin. Orang yang belum kahwin macam mana pula? Dia dah nak kahwin, nak cari pasangan. Kalau saya punya pasangan, saya orang Perak, duduk lahir jenam perempuan, membesar di Johor, ya, sekarang mak saya ada sini, ya, duduk di Taman Seri Pigo, bertemu dengan orang Sabah yang duduk dekat Penang, tapi saya jumpa dekat US, kahwin dekat Malaysia. Kau tengok macam mana akhirnya anak ada 6. Kan? Sebelum ada anak 6 nak cipta, Allah cipta manusia 6 itu. Sebelum itu adalah bertemu dengan orang Sabah yang berada di Penang, jumpa di US, kahwin kat Malaysia itu. Siapa tentukan? Tak ada siapa pun yang boleh tentukan. Dan bagi setengah orang yang tak bertemu dengan pasangan, dia tak tahu pasangan saya itu dekat UK ke, dekat Amerika ke, ataupun dekat apa. Kan? Tak tahu. Dia cubalah juga kenalan lah itu ini. Tapi bila Allah tak izinkan, tak izin. Ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Jadi atas itu tuan-tuan sekalian, ayat nombor 1 itu dah beritahu sebenarnya masalah paling besar Allah dah selesaikan. Sekarang kalau masalah anak ke, masalah duit ke apa ke, mudah bagi Allah SWT. Itu adalah wahyu pertama, dan itulah yang menyebabkan Nabi walaupun bergetar, masa tak pernah dapat wahyu sebelum ini, tapi bila dah dapat itu Nabi tertunggu-tunggu. Kan begitu kan? Nabi tertunggu-tunggu wahyu, macam kita tertunggu-tunggu bila lagi nak baca Quran, bila lagi nak dengar imam baca ayat apa imam nak baca. Yang kita doakan bila kita tadabbur sikit tuan-tuan ya, dekat My Quran Time yang tuan-tuan ikuti. Nak tahu juga siapa yang ikut My Quran Time, walaupun sekali. Nak tahu je. Okey. Alhamdulillah, terima kasih yang sudi ikut My Quran Time. Doakan sampai ke hujung ya. Bulan 10 ini insya-Allah kita khatam Al-Quran dengan tadabbur. Tapi bagi yang ketinggian mungkin dia tengok dekat YouTube itu, tengok dia buku surat Time saja, buku surat 597 belum lagi lah ya. Tapi kalau buku surat 400 itu ada dah satu halaman. Kerana kita rindu nakkan hidayah, nakkan bayyinatin minal huda, agar hati kita itu ada hujah dengan Al-Quran. Dan yang ketiganya Al-Furqan.
Maka itulah rahsia bagaimana untuk mencintai Al-Quran sebagaimana Nabi tertunggu-tunggu Al-Quran itu tadi. Dah turun pun Nabi baca berkali-kali, sahabat baca berkali-kali. Kerana apa? Kerana mereka selalu mengharapkan Allah tolong dengan masalah yang ada. Masalah ni kat luar tuan ya. Kat luar bila kita ada masalah ni cepat-cepat kita ke langit. Ya, jangan bila masalah aja, oh saya nak kena cari makan buka puasa ni. Okey, kat apa ada satu bazar Ramadan dekat Bido. Okey, nak pergi mana satu. Kemudian buat analisis. Boleh buat perkara tersebut. Tetapi sebelum buat segala-gala itu terus saja mengadu kepada Allah. Dan kalau ada ruang kita baca Al-Quran, itu adalah peluang untuk kita tenang dan kemudian dalam masa yang sama membuat keputusan yang dipandu oleh hidayah, hujah dan juga furqan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah mengulang balik pada ayat yang ketiga. Nak minta Haji Osman ulang balik. Macam Quran time kan. Dia ulang balik ayat 3, 4, 5 tersebut. Kerana Allah nak mengingatkan kepada kita, mengapa ada orang yang tak nak kembali kepada wahyu Allah. Tak nak baca Quran. Atau baca dia nak baca Quran. Dia tengok ayat yang 3, 4, 5 sekali lagi. Silakan ni. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, ayat yang 3 itu Allah menyatakan, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, melimpah-limpah kurniaannya. Apa maksudnya? Kan tuan-tuan biasa baca kan terjemahan dia rasa macam maksudnya itu tak macam nak masuk ke hati. Ya. Itu pasal baca terjemahan. Tetapi bila kita tadabbur ni ada satu disiplin ilmu tuan-tuan. Yang mungkin satu hari nanti kita buatlah khusus kemahiran tadabbur asas. Kan ada kemahiran tajwid asas. Ini kemahiran tadabbur asas. Kita boleh buat mungkin nanti kalau ada dibuat ke kita kena ada meja lah sikit, kita kena belajar lebih sikit, praktik kan. Tapi lepas tu tuan-tuan boleh. Ada yang kata, tapi susah ke? Tak susah sebenarnya yang asas tersebut. Ya, sesiapa sahaja yang pandai berbahasa Melayu boleh baca terjemahan dalam Quran itu, insya-Allah boleh melakukan tadabbur. Ya, baik. Jadi Iqra wa rabbukal akram itu bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allah beritahu bahawa sebenarnya Allah ni memang generous bahasa Inggerisnya. Ya, akram ini adalah yang hatinya mulia ataupun mulia yang memang nak bagi pada semua orang pun. Ya, dan salah satu anugerah Allah kata apa? Allazi 'allama bil qalam, mengajar manusia untuk menggunakan pen. Untuk boleh tulis itu sebenarnya siapa yang ajar? Dengan izin daripada Allah melalui guru. Ya. Masalah apa? Masa pegang pen dapat boleh menulis tersebut dalam masa yang sama, boleh tambah S, campur A, campur Y, campur A, tulis dengan bentuk apa sebagainya itu. Itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang keduanya apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan apa yang kita tak tahu. Itu juga adalah anugerah selain daripada diciptakan. Allah bagi kita tahu benda tak tahu. Itu juga anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali saya nak Allah tolong saya ni boleh mencantumkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna, itu namanya tulis. Jadi sebabnya siapa yang nak problem solving, ya, dia kalau ada banyak sangat masalah, salah satu solusinya apa? Tulis. Tulis kan. Pasal kadang-kadang kita rasa banyak masalah tapi dia sebenarnya ada 8 je kot. Masalah otak kita ni boleh pegang 7 perkara saja dalam satu masa. Itu yang selapa tu. Kan? Tapi bila kita tulis, checklist kita tengok, okey, yang saya buat done. Ya, ini dah selesai. Dah selesai. Bagi yang pertama tulis, yang keduanya Allah ajarkan apa yang tidak diketahui. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah, ya tadi kita cakap ya Allah apa yang ada banyak masalah. Maka Allah cakap tulis. Dan yang keduanya Allah akan ajarkan apa yang tidak diketahui. Kalau kita nak sesuatu yang kita tak tahu, ya, kita nak belajar benda baru, maka apa yang perlu dibuat tuan-tuan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ambil Quran. Nah, ya, biasa orang cari internet, Mr. Google sekarang kan. Mr. Google itu sumbernya daripada bumi, manusia juga. Tapi yang ini bila kita minta pada Allah sahaja, ya Allah, aku ada masalah ya Allah, tapi aku baca Quran. Maka kita sebenarnya bertanya dengan
Bukan sumber bumi, kita bertanya dengan sumber langit daripada Allah. Maka pada waktu itu kita dapat ketenangan, itu pun sebagai satu anugerah yang besar. Sehingga kan Nabi bila banyak sangat masalah, bila Allah kata iqra sahaja, Nabi dapat ketenangan, mula-mula gemetar. Tapi lepas tu setiap kali itu dah rindu, dapat saja kan? Dan itulah asas untuk Nabi membuat pelbagai keputusan dengan hidayah, dengan hujah, dengan furqan. Boleh bezakan solusi ini tak betul, tak bagus. Tak payah buat, yang ini okey buat. Kerana apa? Kerana Nabi dipimpin oleh Al-Quran, dan kita juga umat Nabi SAW boleh dipimpin apabila kita buat perkara yang sama. Apa perkara yang sama tadi? Yang pertama tadi apa tuan? Kalau kita nak rasa cinta dengan Al-Quran, satu, kita kena sedar kita ini makhluk ada masalah. Ya, ada masalah, dan terus saja okey, saya nak iqra, saya nak baca lah. Nombor satu. Nombor dua ialah saya ada masalah, saya nak selesaikannya. Maka ya Allah, tolong ajarkan saya mengumpulkan sesuatu, beberapa perkara, akhirnya menjadi solusi. Itulah Allama bil qalam. Nombor dua. Dan nombor tiga ialah ya Allah, saya nak belajar sesuatu lah. Mungkin cara saya selesaikan ini tidak berkesan. Tolong ya Allah. Ya, tolong ya Allah. Maka Allamal insan ma lam ya. Kalau sambung sikit, ya, kita sambung sikit ayat 6, ayat 7, ayat 8 itu amat menarik. Pasal ini bagi orang yang tak suka baca Quran, apa benda dia, mengapa jadi begitu, Allah beritahu sebabnya. Ayat yang ke-6, 7, 8, saya tambah sikit lagi sampai hari Osman. Kalla Kalla Siapa yang rasa bahawa dia tak melampau, saya ni buat baik ni, turun tangan. Yang lain taklah provokasi ya. Allah menyatakan pada ayat yang ke-6 itu, kalla innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu sentiasa melampau batas. Maksudnya apa tuan-tuan? Sebenarnya kita ini dengan duduk-duduk buat baik ini pun kita kena ingat bahawa kita ini sedang melampau batas. Apa maksud melampau batas? Allah ini melampau. Maksudnya ialah dah ada Quran 20 tahun ini, tak faham lagi ke? Melampau. Kami tu kan, kalau cikgu tengok ada buku belajar setahun 2 tahun itu tak faham-faham, melampau. Kan itu. Bila Allah kata bahawa kalla innal insana la yatgha, manusia ini memang melampau. Setuju tak kita tuan? Sekarang ni kita melampau. Setuju tak setuju? Setuju, kita mengaku. Ini bukan saya yang cakap, ini Allah yang cakap. Bila Allah cakap, betul Allah memang saya ini. Bab-bab lain saya ni cepat je. Tapi yang ini 30 juzuk, diberi 640 surat, umur dah 50 tahun, tapi tak faham daripada 1 sampai 20 surat 640 ni. Saya sedar ya Allah saya ni melampau. Yang itu. Tapi kalau kita tak baca ayat ini tuan-tuan, kita rasa macam saya rasa saya ni sebenarnya terawih 20 rakaat. Kan? Saya ustaz apa? Kan? Tapi kalau ustaz, mestilah pastikan anak-anak dan orang sekeliling juga mesti memahami kepada kitab ini. Iqra wa rabbukal akram, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang mesti cinta kepada Al-Quran ini. Kan? Jadi bila Allah cakapkan ayat 6 ini adalah ciri orang-orang yang tak nak baca Quran. Adapun dia tak kisahlah saya faham ke tak faham ke, saya tak marah pun. Kan? Melampau. Jadi kita pun rasa, ya Allah saya tak nak jadi orang melampau. Akhirnya kita akan cari Al-Quran. Allah dah tegur. Istilah lainnya Allah marah tu. Kan? Allah marah. Dan ini bukan wahyu pertama.
yang kita baca tadi tu, ni wahyu kemudian sikit. Masa nak tegur kepada sesiapa di kalangan manusia yang dia merasakan bahawa dia dah diajarkan tulis, dia pergi tulis pelbagai perkara tapi tulis Quran tak nak. Allah ajar dia mengetahui pelbagai perkara, dia pergi cari maklumat macam-macam, dia belajar sampai ke mana, tapi nak belajar Al-Quran ini dia tak berapa nak bersungguh-sungguh. Betul dia alasan tak? Kan? Saya ni tak pandai bahasa Arab, saya ni tak pandai, saya ni. Tapi kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris boleh tak sedikit. Tuan ya? Saya bagi contoh dalam Quran Time. Kalau C-O-L-O-R, macam mana tuan-tuan baca? Kalau bahasa Melayu, ikut kaedah bahasa Melayu, C-O-L-O-R, bunyinya apa? Colok. Kan? Tapi tu tak baca itu kan? Bacanya apa? Kol. Gitu kan? Itu bahasa Inggeris itu susah lagi daripada bahasa Arab. Bahasa Arab ini kalau katakan K lah bunyinya, tak ada boleh jadi K. Kan? Ada pun sebutannya ikut makhrajnya, bolehlah belajar dengan Haji Osman Al-Bani, ya, dengan taragum sekali. Jadi dengan itu melampau batas. Ayat yang ketujuh, ar-ra'ahu istaghna, iaitu dia rasa diri dia bagus. Rasa diri dia bagus. Tak payah kot baca Quran. Kan? Tak payah kot. Saya dah pandai dah, saya nak selesaikan masalah semua saya dah pandai. Saya dulu jadi pengarah, saya jadi pegawai tinggi, saya boleh selesaikan banyak masalah. Tak payah kot nak baca Quran ni. Kan? Ini 1400 tahun yang lepas. Itu perkataan manusia yang melampau dan rasa diri dia dah cukup. Ya, istighfar itu maksudnya dah cukup. Tak payah, saya tak perlukan Tuhan, saya tak perlukan Quran lagi. Dan Allah kata, tuan-tuan, kalau kita marah dengan ayat 6, ayat 7 tu, ya, rasa-rasanya apa perasaan kita dalam hati kita? Kalau Allah cakap, kalau Allah cakap kita melampau kamu ni, kan? Melampau, rasa diri bagus, kan? Tak perlukan Quran, tak perlukan Tuhan memberi solusi. Apa perasaan hati kita kalau marah ni tuan-tuan? Apa perasaan kita? Lama, duduk sikit kan? Okey, ya Allah. Allah terus cakap, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah. Jadi maksudnya Allah kata, Allah pujuk ni, dan kemarah, balilah. Ya, bacalah Quran balik. Ya, kalau kamu tak cinta, gunakan teknik yang Nabi gunakan, yang Allah berikan itu, akhirnya kita akan rasa, ya Allah, betullah selepas ini kalau saya ada masalah, saya terus kena baca Quran. Ya, dan salah satu kaedah Nabi solat, Quran itu dibaca dalam solat, ya, tidak ada masalah. Nombor dua apa? Nombor dua ialah kalau saya nak kemahiran mengumpulkan berbagai input untuk selesaikan masalah, saya kena baca Quran. Kerana Quran itu akan mengumpulkan, sebagaimana Allah ajar kita bil qalam, menulis itu mengumpulkan S, A, Y, A, itu kemahiran. Tengok anak-anak kita, bukan budak, dia nak terus menulis, nak pegang pen, itu pun perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah apa? Kalau kita nak tahu ilmu yang patut, yang kita tak tahu untuk selesaikan masalah kita kerana kita hamba, apatah lagi untuk selesaikan masalah nak beli syurga ni, kan? Tak ada siapa boleh claim dia ada jawapan itu. Maka kita ambil Al-Quran. Moga-moga Allah tak gelar kita ini melampau, ya, dan diingat pun masih melampau, ataupun rasa diri kamu ni ayah, kamu ni ibu, kamu ni adalah anak yang rasa diri bagus, tak perlukan Tuhan dan tak perlukan Quran. Moga-moga Allah pimpin kita dengan sambutan nuzul Quran ini. 5 ayat pertama ini menyebabkan kita makin lagi, ya, kalau Nabi dengan nuzul Quran itu hati Nabi amat tenang, bergetar nak terima itu, ya. Kita nak baca pun bergetar, macam Haji Osman cakap tadi, nak baca Haji dah biasa tak pun bergetar, ya. Quran jangan main-main, ya. Terutama jadi imam lagi bergetar, ya. Tetapi itulah training untuk kita akhirnya mendapat ketenangan bila dapat membaca Al-Quran. Dan kita doakan tuan-tuan, doakan saya, keluarga saya, tuan-tuan semua yang hadir pada hari ini, kita istiqamah sampai ke hujung Ramadan. Kita istiqamah sampai ke hujung hidup kita, dan Allah pimpin di atas siratal mustaqim. Kita diizinkan dengan syafaat Al-Quran, kita cinta selepas ini yang lain. Mungkin dah berbeza dah dengan pengalaman Quran kita sebelum ini. Selepas ini makin cinta, makin lagi kita tahu bahawa, ya Allah, saya memang ada banyak masalah, saya ini memang nak selesaikan masalah, dan saya perlukan ilmu pelbagai untuk selesai masalah. Dan Al-Quran adalah sumber langit daripada Maha Pencipta, tawaran hadiah daripada Allah. Lahir Allah tak nak buka hadiah tersebut, tapi tuan-tuanlah orang yang akan menghargai
buka selalu pada setiap hari. Qauli hadza